السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada malam ini kita dapat hadir dan duduk sebentar untuk kita mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita dengar dan kita perolehi pada malam ini memberikan manfaat dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israil annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqul ya hadha ittaqillah wada' ma tasna'u fa innahu la yahillu lak. ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهوا عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتترنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qal hadithu hasan. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang kita semua mungkin pernah mendengarnya. Hadis berhubung dengan apa yang berlaku kepada Bani Israel. Satu perbuatan yang sangat buruk yang Nabi mengingatkan umat ini supaya tidak mengulangi dan tidak melakukan dengan apa yang dilakukan oleh Bani Israel ini. Terutama kita dalam masyarakat Muslim, kita tidak akan lari daripada masalah dan keadaan yang seperti ini.
Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya antara perkara yang awal masuk kerosakan yang pertama berlaku kepada Bani Israel ialah sesungguhnya ada seorang lelaki, ar-rajulu, yang dia bertemu dengan seorang lelaki yang lain melakukan kemaksiatan. Satu orang lelaki ini dia jumpa seorang lelaki yang melakukan kemungkaran. Lalu dia berkata kepada lelaki tersebut, "Hadza ittaqillah." Dia kata, takutlah engkau kepada Allah. "Wada' ma tasna'." Dan tinggalkanlah perbuatan yang kau lakukan. "Fa innahu la yahillu lak." Sesungguhnya perbuatan ini tidak dibenarkan untuk engkau melakukannya. Dia jumpa satu orang lelaki, dia tengok lelaki itu buat benda yang tak betul, mungkar. Dia larang lelaki itu daripada buat benda tersebut. Ittaqillah wada'. Takutlah engkau kepada Allah dan tinggalkan benda ini. Kemudian dia suruh orang tersebut insaf. Dia bagi tahu kenapa tak boleh buat benda tersebut. Malangnya tuan-tuan, thumma yalqahu minal ghad. Kemudian dia bertemu dengan lelaki tersebut keesokannya. Wa huwa ala halihi, dalam keadaan lelaki tersebut masih melakukan perbuatan mungkar tadi, masih melakukan kejahatan itu dalam keadaan sebelum tu. Macam yang dia tegur tu, lelaki ni tak berubah, meneruskan juga kejahatan tersebut. Apa yang berlaku? Fala yamna'uhu, dia tidak lagi melarang lelaki tersebut. Mana'a yamna'u, dia tak halanglah. Dia tidak mencegah lelaki tersebut daripada buat benda yang haram tadi. Sebaliknya, dari ayyakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu, sebaliknya dia menjadi teman makan, teman minum dan teman duduk kepada orang yang melakukan kemungkaran tadi. Dia tegur, lepas tu kawan tu tak berubah. Esoknya dia jumpa masih lagi dengan perangai buruk tersebut. Apa yang berlaku? Dia dah tak larang lah, dia dah tak halang, dan dia tidak lagi cegah perbuatan tersebut seperti yang dia buat sebelum ni. Dia dah tinggalkan. Lebih malang dan lebih buruknya tuan-tuan, dia pergi join sekali. Akilahu wa syaribahu wa qa'idahu. Dia pergi teman kawan tu makan, dia pergi teman kawan tu minum, dan dia duduk bersama-sama dengan kawan tu dalam majlis tersebut. Dia jadi teman duduk pada orang yang melakukan kejahatan tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka melakukan perbuatan tersebut, Allah Azza wa Jal akan menutup hati-hati mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah daripada surah Al-Maidah, daripada ayat ke-78 sampai ayat 81. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, dilaknat orang-orang yang kafir daripada Bani Israel, ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, di atas lidah Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, di atas apa yang telah mereka derhaka dan mereka melampaui batas.
kanu adalah orang-orang Bani Israel ini yang dilaknat ini. Di antara sifat mereka kanu adalah mereka ini la yatanahawna 'an munkar. Mereka tidak mencegah orang yang melakukan kemungkaran, fa'aluh, sebaliknya mereka melakukannya. Labi'sa ma kanu yaf'alun, sangat buruk apa yang mereka lakukan itu. Kemudian Nabi kata, demi Allah, hendaklah kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dan menghalang daripada perbuatan yang mungkar, menghalang orang yang melakukan kezaliman, menyuruh kepada perkara yang benar. Sekiranya kamu meninggalkan perkara-perkara tersebut, kamu membiarkan perkara-perkara tersebut, Allah Azza wa Jal akan menutup pintu-pintu hati kamu dan melaknat kamu seperti mana dia melaknat mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nampak? Ini apa yang kita akan hurai di dalam kuliah pada malam ini. Apa poin yang boleh kita ambil? Yang pertama, tuan-tuan, di antara punca kenapa rosaknya Bani Israel adalah kerana mereka meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dinyatakan dalam hadis ini sebab kenapa Allah melaknat dan Allah menurunkan bala kepada Bani Israel, kerana di dalam masyarakat itu mereka sudah tidak melakukan apa? Menyuruh yang baik dan menghalang daripada perkara yang mungkar. Bahkan mereka duduk bersekongkol dan terlibat dengan kemungkaran itu. Sebab itu, tuan-tuan, Nabi mengingatkan kita supaya bersikap sensitif dengan kemungkaran. Dalam hadis yang masyhur yang semua orang kita dengar, Nabi kata apa? Man ra'a minkum munkara, sesiapa daripada kalangan kamu, man huruf syarat, kan? Sesiapa di kalangan kamu ra'a, dia melihat, nampak. Kita juga boleh terjemah, kalau dia tak nampak pun dia mengetahui kemungkaran, mungkar, dia nampak, dia tahu. Falyughayyirhu, maka hendaklah dia wajib untuk mengubah dan mencegahnya. Jadi ini bukan persoalan berapa banyak ilmu yang kita ada, persoalan apa kemampuan yang kita ada, soalnya kita nampak dan kita tahu. Kita wajib untuk ubah. Apa makna wajib? Sesiapa yang dia nampak dan dia mengetahui benda itu salah dan dia tidak berusaha untuk mencegah dan menghalang perbuatan itu, maka dia dikira sebagai berdosa. Hadirin mukminin, antara ulama yang mengulas hadis ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 676. Kata dia, orang yang ada ilmu, orang yang mengetahui, nampak kemungkaran dan kesalahan, dia wajib untuk tegur benda tu. Sebagai contoh,
Kita mungkin tahu kata kawan tu pembohong, yang mana orang lain tak tahu kata dia pembohong. Kita nampak mereka berurusan, kita nampak mereka berurusan, maka kita yang tahu, yang mengenali si fulan tadi ni, wajib memberitahu kepada dia tentang hakikat sebenar orang yang dia berurusan itu. Itu juga termasuk di dalam mencegah mungkar. Itu antara yang disebut oleh para ulama. Kita tahu kalau dia berurusan dengan kawan tu mungkin dia tertipu. Kita tahu maklumat itu, kita wajib dia bagi tahu kat dia. Itu satu. Yang kedua, antara juga yang disebut oleh para ulama, An-Nawawi rahimahullah juga dan yang lain-lain sebut, maka kata barangkali kita mungkin ada pengetahuan sikit tentang satu urusan. Apa benda lah, tuan-tuan ada ilmu tentang benda tu. Tuan-tuan pergi kedai Cina, pergi kedai mana-mana lah, berbaik kereta ke apa ke kan, urusan apa lah, kawan yang seorang lagi tu dia tak tahu. Kawan tu kata ni kita kena tukar enjin ni, kena tukar enjin ni yang rosak. Kita yang ada pengetahuan sikit ni, kita tengok-tengok, kita kata tak payah tukar enjin ni, mungkin berbaik sikit-sikit ya. Kita duk nampak dah kata kawan tu nak terkena, kita duk tahu dah kata kawan tu nak terkena, kawan ni pasal sekali terkena. Sebagai seorang Muslim yang ada pengetahuan dan ada ilmu, dan kita tahu apa yang akan berlaku buruk pada kawan tersebut, kita wajib pergi habaq kat dia. Kalau kita tidak buat benda itu, kita dianggap membiarkan kemungkaran berlaku. Setiap daripada kita ada kelebihan masing-masing, ada ilmu masing-masing, ada pengetahuan masing-masing, yang mana kalau dia tengok seseorang itu boleh terjatuh dalam penipuan, boleh terjatuh dalam masalah, dan dia tahu benda tu tak sepatutnya macam tu, dia kena pergi habaq. Dia dah biar pergi ya, bukan ada kena-mengena dengan aku, tak boleh. Sebab itu Quran kata kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu dikeluarkan oleh Allah sebagai umat yang terbaik ini bertujuan untuk melakukan yang tadi ni. Sebab itu tuan-tuan, bila tuan-tuan tahu, tuan-tuan ada ilmu berkaitan benda tu, tuan-tuan pergi habaq dia. Saya ingat pada pengetahuan saya ni, saya nak habaq sikit lah. Kadang-kadang benda tak ada kaitan dengan kita, benda nak kena ke orang ni, kita biar pergi kat dia kan. Tak boleh, pasal kita tahu. Kita pergi habaq kat dia. Kita saya ni ada tanggungjawab sikit lah. Nak dengar tak apalah, tak mau dengar pun tak apa. Barangkali kadang-kadang kita bagi tahu dia tak mau dengar, itu urusan dia lah. Tapi kita kena bagi tahu. Kita bagi tahu kata benda ni tak betul. Yang dia habaq tadi ni taklah sampai terani pun. Kan? Saya ingat dia saja nak perkena, nak ambil duit lebih kot. Saya ingat pergi tanya kedai lain dululah. Kita pun suggest kat dia kedai yang kita rasa okey, yang boleh dipercayai. Kita menyelamatkan dia daripada satu keburukan dan kita menghalang daripada satu kemungkaran berlaku, kita dianggap orang yang beriman. Ni masalah orang beriman ni. Masalah apa? Masalah orang beriman, dia tak boleh duduk diam. Benda tak betul dia kena habaq tak betul. Benda yang salah dia kena cakap salah. Walaupun kadang-kadang benda tu tak menguntungkan dia pun. Ini masalah orang beriman. Sebab tu kadang-kadang kita tengok pasal apa dia ni duk cakap banyak sangat, pasal apa dia ni duk tegur banyak sangat, pasal apa ada saja benda tak kena. Benda tak kena, kena kata benda tak kena.
Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan tengok sebahagian ustaz, sebahagian pihak dia cakap, dia tegur benda tu kan. Kalau nak play safe tuan-tuan, kalau kita nak selamat, kita tak mau nak berkelahi, kita tak payah cakap. Banyak benda bila kita tahu kata benda tu salah, benda tu tak betul, kita kena cakap. Kena cakap. Dan bila kita cakap benda yang betul, menghalang benda yang tak betul, responnya orang tak suka. Macam isu-isu yang ada sekarang banyak. Dulu saya bagi satu dua contoh lah. Kan? Kita tengok ada orang main jual cedok-cedok. Kan? Cedok-cedok. Laku main cedok-cedok. Tapi benda tu tak boleh. Kan? Tuan-tuan tahu kan kita dah tegur dah benda cedok-cedok. Kita bagi tahu kata tak ada cedok-cedok. Orang yang meniaga cedok-cedok ni marah ha. Pasal cedok-cedok ni dia satu urusan jual beli yang mengandungi gharar. Ada unsur judi, ada unsur penipuan, ada unsur ketidakpastian. Agama tak bagi. Bila kita tegur, orang marah. Orang yang meniaga kata ni kacau lah. Tak betul saja mereka ni. Dia tak betul. Maka sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, orang-orang yang beriman dia memegang tanggungjawab yang besar dalam hal ini. Banyak lagi benda-benda kalau kita nak sebut, umpamanya dalam soal apa? Amalan-amalan yang tak ada dalil, yang tak ada sandaran. Kan? Orang jual produk-produk yang guna nama agama. Produk cerdik, produk bagi jadi baik, ayak nu minum bagi jadi baik, ayak nu minum bagi jadi cerdik. Lama dah kita sebut, ramai orang marah. Orang jual tasbih kayu tu, orang jual lebay cap tu, kita kata yang ni agama tak suruh. Nabi tak suruh pakai kepiah cap-capal. Sahabat tak buat kerja ni. Marah tak? Marah. Pasal dia ada unsur keuntungan, dia unsur meniaga. Sebahagian penceramah mai meniaga dalam masjid. Kita pun kalau nak meniaga, kita meniaga. Ada sebahagian penceramah mai jual barang dalam masjid, lelong barang dalam masjid. Nabi suruh kita buat apa? Penceramah yang jual barang dalam masjid, Nabi suruh kita kata apa? Nabi kata idza ra'aitumur rajul yabi'u aw yubta' qul la arbahallahu tijarat. Nabi kata kalau kamu nampak idza ra'aitumur rajulu yabi'u aw yubta', kalau kamu nampak ada orang meniaga dalam masjid, berjual beli dalam masjid, bangkit dan katakanlah pada orang yang jual itu, Allah Ta'ala melingkupkan perniagaan engkau dan Allah tidak memberi keuntungan di atas meniaga ni. Nabi suruh kita bangkit kata kat dia. Bila kita nampak orang meniaga, kita bangkit tegur lah. Kita kata Nabi tak bagi. Kalau nak meniaga, meniaga di luar. Marah tak? Marah. Mari geng bomo mana ajak tilik nasib, jampi serapah, tangkal mangkal segala khurafat. Lepas tu bila kita habaq benda ni syirik, benda ni khurafat, marah juga. Sebab itu hadirin mukminin, kita bercakap ni bukan, tuan-tuan kena faham, kita bercakap ni bukan kerana kita syok nak bercakap, bukan kerana, tuan-tuan, saya ingat kalau kita taklah pandai sangat, tapi dengan sikit kelebihan ni, kalau kita pilih tajuk nak bercakap, takat TV tu saya ingat kita boleh masuk. Dengan sedikit kelebihan yang kita ada ni, kalaulah ruang diberikan sama adil peluang yang ada dan kita boleh pilih tajuk yang orang syok nak dengar, saya ingat kita pun boleh kaya juga. Tapi kita ada prinsip.
Kita ada prinsip, benda ni tak boleh cakap, benda ni kena cakap, benda ni kena tegur, benda ni tak betul, benda ni salah. Yang ni yang Nabi kata apa? Yang Nabi kata Bani Israel tak buat. So kita balik pada hadis ni. So kata Nabi SAW dalam hadis ni, Nabi kata apa? Nabi kata lelaki ni bila dia tegur satu orang ni, kawan tu tak berubah, dia meninggalkan teguran tersebut, kemudian dia pergi duduk sekali dengan kawan tu. Kemudian Nabi baca firman Allah yang menyatakan dilaknatnya orang-orang kufur daripada Bani Israel di atas lisan Daud dan Nabi Isa. Kerana apa? Tuan-tuan tengok Quran kata yang pertama, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kerana yang pertama maksiat yang mereka buat. Pertama, mereka dilaknat kerana maksiat yang mereka buat. Yang kedua apa dia? Kanu la yatanahawna 'an munkar, kerana mereka tak mencegah daripada perkara mungkar. Lepas tu fa'alu, mereka buat pula benda tu. Jadi salah satu sebab Allah laknat kita ni kerana diam. Kerana kita tak cakap, kerana kita tak halang benda tu. Maka hadirin mukminin, tanggungjawab kita yang pertama, sesiapa sahaja yang mengetahui perkara tersebut, maka wajib untuk dia menegur dan menghalang daripada perbuatan tersebut berlaku. Baik, saya nak baca beberapa syarahan yang disebut oleh para ulama berhubung dengan perkara ini. Yang pertama, apabila tuan-tuan nak melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tuan-tuan hendaklah mempunyai ilmu. Itu yang pertama. Kita kena ada ilmu. Sebelum kita nak suruh tu, sat lagi takut kita suruh benda yang tak betul, kita halang benda yang betul. Dapat? Boleh? Okey. Ini berdasarkan kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelum baginda menyuruh yang ma'ruf, baginda bertanya dan mengambil tahu keadaan orang yang hendak disuruh. Ini yang pertama. Tuan-tuan sebelum nak suruh, tuan-tuan kena apa? Kena ada ilmu tentang orang tu. Barangkali tuan-tuan tengok kawan tu pelik sikit, nanti dulu tuan-tuan tanya dia apa cerita. Sebab Nabi ni sebelum dia suruh orang buat benda baik, dia tanya dulu. Dalilnya apa? Pernah berlaku seorang lelaki masuk pada hari Jumaat dalam keadaan duduk tanpa salat. Apa Nabi buat? Dia masuk, dia duduk. Dia masuk, dia duduk. Nabi tengok dia duduk, dan Nabi nampak dia tak semayang tahiyatul masjid. Apa Nabi buat? Nabi tak suruh, Nabi tanya dulu. Pasal itu kita jangan cepat hukum, kita tanya dulu, tabayyun dulu. Barangkali dia dah semayang. Nabi buat apa? Nabi tengok dia duduk, Nabi tanya, araka'ta raka'atain? Dia kata, kau dah semayang ke? Dia kata belum. Nabi kata bangkit dan salat. Tuan-tuan nampak? Nabi kata bangkit dan salat. Artinya apa? Nabi tanya dulu, tanya dulu. Nabi tak suruh tu. Jadi kita yang nak suruh, kadang-kadang nak suruh orang buat baik ni, kita tanya keadaan dia dulu sebelum kita nak suruh dia buat. Sebagai contoh yang kedua, Nabi SAW nampak satu orang sahabat semayang lepas subuh pada waktu yang dilarang. Lepas subuh kita tak boleh semayang. Nampak satu orang sahabat dia semayang.
Nabi tanya pasal apa? Dia kata tadi dia mai dia tak sempat sembahyang. Dia gantilah lepas daripada subuh tu, dia sembahyang qabliyah tu. Dia kata okey. Kita nampak satu orang sembahyang lepas subuh, kita jangan duk serbu tak tahu hala Kita tanya dulu, hang sembahyang apa ni? Pasal waktu ni tak boleh sembahyang. Tanya dulu. Jangan sembuk lagi. Ini prinsip orang yang nak suruh buat baik dengan nak cegah benda yang mungkar. Tanya dulu. Pasal kita ni kadang-kadang bila mai semangat ni dia kira nak hayun dia. Itu yang contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Habis semayang, Nabi bagi salam, Nabi tengok ada 2 orang tak semayang. Nabi nampak ada 2 orang tak semayang, duduk di belakang. Nabi panggil, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Nabi nampak mereka tak semayang, duduk belakang tak semayang. Nabi tanya, pasal apa hampa tak semayang dengan kami, hampa duduk di belakang pasal apa? Soalan yang saya kemukakan ni menunjukkan Nabi tanya dulu. Sebab itu syarat orang yang nak al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, nak suruh benda yang baik, nak cegah benda yang mungkar, hendaklah dia ada ilmu dan dia mengambil tahu. Itu yang pertama. Dia kena tanya dulu. Depa pun habaq, depa kata ya Rasulullah, tadi sebelum mari ke masjid kami dah semayang di rumah kami. Jadi bila kami mai kami tak semayang lah. Nabi kata jangan buat dah macam tu. Siapa-siapa yang dah semayang, kalau dia mari ke masjid, dia nampak jamaah duduk semayang, dia masuk semayang. Kalau dia tak mau semayang, dia duduk luar. Jadi perbuatan mereka tu salah. Perbuatan mereka tak join jamaah tu salah. Walaupun mereka dah semayang, mereka boleh lagi. Nabi kata yang kali kedua ni dia jadi sunat. Tapi sebelum Nabi ajar, sebelum Nabi tegur, Nabi tanya. Nabi tanya. Banyak soalan-soalan bila Nabi tengok sesuatu perkara, Nabi tanya dulu. Jadi saya mengajak tuan-tuan, menyeru tuan-tuan, dalam kita nak melakukan perkara yang kita sebut ini, mengambil sikap ilmu. Jangan terburu-buru. Itu yang pertama. Baik. Kadang-kadang tuan-tuan, kita kena ra'i juga. Masyarakat ni dia tak tahu kadang-kadang benda pelik ni. Saya bagi contoh. Apa? Kita pergi satu tempat, kalau kadang-kadang orang tak tahu, benda tu boleh menimbulkan fitnah. Jadi pelik, kita macam kita tak payah buat lah, kita elakkan lah. Pasal saat lagi dia akan jadi kalut. Bagi contoh, baru ni masa di Thailand, kami pergi di satu masjid. Nak semayang. Sebelum nak semayang, barangkali kita boleh pergi depan jadi tu imam lah. Kita boleh pergi depan jadi tu imam. Musafir ni boleh pergi depan jadi tu imam. Tapi kalau kita musafir ikut orang yang mukim, kita kena semayang penuh kan. Tapi kalau kita musafir, kita mari depan, kita boleh qasar. Saya ingat benda ni tuan-tuan faham kan. Tapi mufti kata kita bagi depa lah jadi tu imam. Pasal mungkin barangkali depa tak tahu lagi jadi kalut. Kadang benda-benda macam ni orang bukan semua orang tahu. Semayang zuhur 4 rakaat. Tiba-tiba kita pergi musafir, kita pergi semayang 2, satgi kalut yang belakang. Aku nak 2 ke aku nak buat apa? Pasal pernah berlaku. Saya semayang di satu tempat di Penang, bukan di masjid lah. Dia kata ustaz jadi tu imam. Saya pun duk ingat semua pakat faham.
Pasal geng main mengaji. Rupa-rupanya ada geng mengaji bawa orang baru. Bawa orang baru nak mengaji. Saya pun tak habaq lah. Saya pun kasar lah. Dua. Sebab saya jadi imam, saya musafir. Habis salam, saya tengok satu dua orang. Depa tu orang situ lah, baru dibawa oleh student lama, oleh jemaah lama. Apa berlaku? Dia tengok hang, aku tengok aku. Dia nak mangkit, saya dah salam. Dia nak bagi salam, kawan dia mangkit, yang bawa dia. Dia nak ikut siapa? Dia nak ikut kawan ustaz yang jadi tok imam yang mengajak tadi, mayang dua. Dia nak mayang dua, kawan dia yang bawa dia mayang mangkit, tambah lagi jadi 4. Lama lah juga dia tengok main tengok pi. Saya pun kata, nasib baik dia tak kata terima kasih ya. Dia tak tahu Nabi SAW ketika di Mekah apa dia? Nabi jadi imam. Nabi jadi imam kan? Bila habis Nabi kata apa? Atimmu salatakum fa inna nahnu qaumus safar. Nabi kata bangkit, cukupkan semayang kamu, kami orang musafir. Itu juga menunjukkan orang yang luar boleh cakap pada orang yang dalam semayang. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, orang bila dia tak tahu, dia cepat hukum. Barangkali contoh, saya tanya, siapa Datuk dia bagi tahu macam tu. Dia kata masa dia pergi Uzbekistan. Uzbekistan ni mazhab Hanafi. Uzbekistan ni mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni dia tak ada jamak tau, melainkan di Mekah, di Arafah. Dia tak ada jamak. Dia tak ada jamak macam kita ni, jamak musafir ni tak ada di sisi mazhab Hanafi. Orang Uzbekistan mazhab Hanafi. Jadi depa punya syekh depa tu bagi tahu pada rombongan mufti ni, dia kata sat lagi kalau hampa nak jamak, ingat apa balik pergi sembahyang di hotel lah. Kalau hampa buat di masjid ni mungkin sat lagi depa kelut. Jadi kadang-kadang tindak tanduk kita tu, kita nak kena raih juga orang sekitar tu. Bila kita buat dalam tak ada penjelasan tu, mungkin dia jadi fitnah. Saya bagi contoh. Nabi biasa dukung cucu dalam semayang kan, Umamah binti Abil As, anak Zainab kan. Nabi dukung, Nabi biasa semayang dukung cucu Umamah. Bila nak rokok letak, bila mangkit dukung balik. Barangkali kalau kita buat di tempat kita orang boleh faham kot. Tapi kalau tuan-tuan bawa anak pi satu-satu tempat yang tuan-tuan tak tahu depa ni macam mana, bergerak 3 kali ke kan, nak tutup telefon pun depa nak tutup telefon pun depa takut. Saya ingat tuan-tuan tak biar dukung kot. Betul memang ada hadis boleh dukung. Satgi kalau tuan-tuan pergi dukung, satgi dia tu nak bergerak dia mungkin faham 3 kali, tak apalah macam-macam lah. Tapi bila tuan-tuan dukung, duk letak angkat, dia kata geng mana pula main-main ni, mazhab mana pula ni. Lepas tu dia mungkin tanya kita, dia mungkin pelik kan, kita dukung anak ni. Tuan-tuan, sahabat saya biasa semayang dukung anak dia, dia dukung anak dia, anak tu lari pergi depan, dia berjalan pergi tangkap anak tu dalam keadaan tak beralih kiblat, dia jalan pergi ambil anak tu. Tuan-tuan bayang, dukung pun pelik dah, berjalan pergi ambil, lepas tu mayang juga lagi pelik. Lepas tu mungkin dia tanya tuan-tuan lah, itu main mana haji, tengok kalut dengan anak. Tuan-tuan pun jawab, saya pada Kuala Polis. Betul pun. Jahannam. Pasal dalam keadaan tuan-tuan kena tahu, masyarakat jahil. Kalau masyarakat tak tahu dalam banyak benda ni.
Jadi bila kita nak amal itu, barangkali mungkin kita nak kena raikan juga pengetahuan sesetengah masyarakat tu. Itu poin saya lah, kan? Baik. So itu dalam semangat kita tu kita kena. Sebab itu kadang-kadang kita nak ubah mungkar ni, kita kena tengok. Pertama tuan-tuan, kita tak boleh ubah mungkar dengan benda mungkar yang lebih besar. Tak boleh. Tuan-tuan tengok ada orang buat maksiat, tuan-tuan nak pergi bom, nak pergi bakar. Tak boleh. Pasal tindakan betul depa buat maksiat, tapi tindakan tuan-tuan itu juga mungkar. Tak boleh ubah benda haram dengan benda haram. Tak boleh. Tuan-tuan faham tak? Ni kaedah dia. Kita tak boleh. Ustaz, depa duk main judi dalam bangsa tu. Saya ingat malam ni elok depa main, kita kunci, curih petrol, cucuh bakar weh. Tak boleh, benda tu haram. Pasal itu tindakan-tindakan yang orang duk pi buat, tindakan-tindakan tu yang pi buat betul depa tu salah, tapi kita pi buat tu salah sama. Saya kata orang-orang yang nak buat benda betul ni pun kena mengaji juga, kan? Okey, baik. Sambung. Satu lagi, bila kita nak ubah mungkar, kita kena tengok juga dia punya kesan dia. Macam ni contoh. Dia kata, ustaz, keluarga saya ni depa taklah ada ilmu sangat. Ni cara kita nak ubah mungkar ni. Tak ada ilmu sangat. Jadi depa buatlah kenduri mati. Saya macam mana ustaz? Saya nak balik ke saya boikot? Sebab saya memang pegang kata kenduri mati ni benda yang tak ada dalam agama, memang bidah, memang Nabi tak buat, bahkan dilarang. Kita kata betul satu sudut benda tu Nabi larang. Dalam hadis Nabi kata minan niyahah, daripada sahabat kata kunna na'uddu, kami kata benda tu merata, kan? Tapi kalau tak balik jadi macam mana? Dia kata kalau saya tak balik, mungkin mak saya nanti berasa, mungkin keluarga saya putus silaturahim. Mereka tak faham. Dalam keadaan itu kita nak ubah mungkar itu, tapi barangkali kita mungkin boleh bertolak ansur, kita meraihkan dalam keadaan tersebut, kita balik, kita mungkin dakwah bil hikmah, supaya apa? Supaya mereka boleh faham dan tak jadi fitnah dan mudarat yang lebih besar. Tuan-tuan boleh faham? Dapat? Sebab tu kadang-kadang banyak benda kita tak boleh cerita terbuka lah. Dia tak pasal balik. Saya balik, saya boleh perbetul, saya boleh habang sikit macam ni, mereka boleh terima. Alhamdulillah. Sebab kita kena faham, bukan Nabi SAW ubah dalam masa satu hari. Nabi ambil masa. Jadi dalam Nabi ambil masa tu, contoh sebagai mudah, Nabi tak terus bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai habis hayat dia, Nabi tak bunuh dia. Pasal apa? Pasal kalau Nabi bunuh dia, orang akan kata Nabi bunuh sahabat. Pasal orang tahu kata dia sahabat, Nabi kata biar pergi kat dia. Nabi nak jaga, kalau kita ambil tindakan, benda yang lebih buruk akan berlaku. Biar pergi. Sebab tu kadang-kadang ada benda tuan-tuan, kita kena ambil masa. Boleh? Baik. Berikutnya, apabila kita nak melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, hendaklah kita mencegah sesuatu yang dilakukan secara terang-terangan dan jelas, dan kita tidak mencari-cari maksiat atau mungkar yang dilakukan secara tertutup. Yang ni penting. Apa yang tuan-tuan buat depan orang ramai, kita halanglah. Apa yang tuan-tuan buat dalam rumah tuan-tuan, duk tengok apa dalam rumah tuan-tuan, tuan-tuan duk buat apa dalam rumah tuan-tuan tu, yang tu kita tak terlibat. Boleh?
Jadi tok imam ni dia bertanggungjawab apa yang berlaku depan dia. Anak jemaah dia buat apa dalam rumah depa, yang tu bukan tanggungjawab tok imam. Tak ada kerja tok imam duk pergi perembang. Tak ada kerja tok imam pergi bulan puasa, tak ada kerja lain dah. Hampa puasa ke tak? Puasa? Betul ke? Mai aku nak pergi cek dapur tengok. Tak ada kerja tok imam. Hampa sembahyang ke tak ni? Tak. Tok imam sesiapa sahaja ra'a yang dia nampak, dia tak payah duk pergi cari. Yang tu penting. Yang tu juga kadang-kadang kita suka pergi cari. Kan? Yang mana tuan-tuan nak cegah? Tu pergi Kuala Perlis tepi pantai. Yang tu tak payah duk cegah. Memang duk duk berkesidai kat tepi tu. Kan? Dia nak pergi duk cari yang dalam tu, yang kat tepi tu dia tak nampak. Lepas tu dia lalu. Dia lalu. Bukan saya buat contoh sini, mana-mana lah. Dia lalu. Nampak ni. Banyak ni. Nampak banyak ni. Dia kata, siapa tak tangkap yang ni? Yang ni orang tak report. Yang kami nak tangkap ni orang report. Sebelum dia pergi tangkap orang report tu, banyak dah dia nampak kat tepi tu, tapi dia tak cegah. Lebih memeningkan kita tuan-tuan, orang kita dia boleh tengok benda mungkar dalam TV, benda yang salah juga, tapi dia tak berasa apa dengan yang dia tak nampak. Yang ni kadang-kadang pelik. Jadi kita bagi laluan pada azan. Sat lagi saya perhabis sikit tentang mencegah mungkar yang jelas ni. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Okey. Bismillah. Antara dalil yang menunjukkan bahawa hendaklah perbuatan mungkar yang dicegah itu sesuatu yang jelas, dan tidak boleh kita mencari-cari kemungkaran yang tidak dipertuntunkan. Ini kita tak disuruh cari. Atau tuan-tuan bisa dengar perkataan tajassus. Kan? Okey? Antaranya daripada Zaid bin Wahab, katanya dibawa seorang lelaki kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Lalu diberitahu kepada Abdullah bin Mas'ud bahawa pada janggut lelaki ini ada titisan arak. Mereka tangkap satu laki-laki, bawa mari kepada Abdullah bin Mas'ud, janggut dia ada arak. Boleh nak bersangka baik, janggut ada arak. Apa makna kalau di janggut ada arak? Minumlah. Takkan tuan-tuan kata mungkin dia basuh ke apa. Tak ada lah kan. Ini memang dia minum. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kita dilarang, ni kata Abdullah bin Mas'ud ni, kita dilarang untuk mencari dan mengintip kesalahan dan kemaksiatan. Kita dilarang. Kalau dia minum dalam rumah, sat lagi dia viral kalut, kita nak jawab pula. Dengar pergi elok-elok ni, kita kata arak tu haram. Haram, haram. Tak ada siapa kata halal. Tapi kalau dia pi beli, dia pi minum dalam apa? Bilik dalam rumah dia, kita tak tahu, kita tak bertanggungjawab. Tuan-tuan faham tak? Dia pi kedai nasi kandang bulan puasa. Tokek nasi kandang tu tanya, "Abang, pukul 10 dah buka sekali ke?" Bini mengandung, anak kecil 3 orang, 4 bungkus. Ni abang ambil 5, beda depa nak tambah. Teh ais nak ambil teh ais. Teh ais bungkus. Siap-siap. Ais sekali ke ais asing? Sekali. Sat lagi tak manis lah, nak tunggu ke 7. Dah aku tak minum, aku buka di masjid. Ni beda depa. Budak-budak minum teh ais, minum anak aku. Kita pun jual lah. Pasal apa? Pasal dia kata bini mengandung anak-anak. Depa ni orang mengandung tak wajib buka puasa. Tak wajib buka puasa. Tak wajib puasa. Anak-anak pun tak wajib puasa. Dia beli, kita hukum atas apa dia cakap lah. Takkan kita nak, tak imam, tolong pergi Zat nombor 25 belakang masjid ni, pergi duduk Zat rumah dia pasal dia beli nasi kandang ni, tolong tengok Zat betul ke bini dah. Apa ni? Dia beli buat balik lah. Dia pun balik. Dia pergi makan.
Dia makan sama anak-anak dia. Di dalam rumah dia. Tutup. Kita nak kena pergi duduk selongkang ha? Abdullah bin Mas'ud kata tak boleh. Dia tak puasa itu mungkar. Dia tak puasa itu salah. Dia tak puasa itu haram, berdosa. Tapi dia buat benda tu secara tertutup. Kita tak wajib untuk pergi duduk selongkang. Tapi kalaulah kita yang bahagian masjid atau pejabat agama ni, orang habaq kata di situ depa memang duk makan, depa memang duk buat walk in, memang depa tutup pintu belakang, pi maklumat semua ada ni, kami tangkap gambar nampak semua ni dapat maklum yang tu kita pi ya. Yang tu kita pi lah. Pasal yang tu maklumat jelas. Tapi yang di rumah-rumah ni depa minum arak apa semua ni, kan depa buatlah rumah tangga depa, itu bukan urusan kita. Nampak tak? Okey, baik. Cuma kata Abdullah bin Mas'ud, apabila telah jelas kepada kita, maka kita bertindak di atas apa yang jelas itu. Hadis Abu Daud. Tapi kalau mai duk bergomoi depan kita, mai duk berdakap depan kita, mai duk langgah depan kita, mai duk bersidang makan nasi depan kita, bulan puasa mai duk buat benda haram depan kita, kita kena ubah. Yang tu kita bertindak. Tapi masalah orang ni, benda yang nampak, benda yang jelas, dia tak kalut. Benda yang tak nampak tu yang dia bersabuk sangat tu. Pasal apa? Pasal apa saya tak tahu. Ini pun satu benda tak tuan-tuan. Okey. Mungkin gajah di gajah dia nampak, kumat saya tak tahulah. Okey. Lupalah. So ada satu cerita lagi. Mami-mami semua dengar ni cerita ni, jangan duk berkalut sabuk mak cerita orang. Kan, kaduk anak kawan nu kalut, anak kawan ni kalut, cucu kawan nu kalut, cucu kawan ni, yang anak dia sakan dia tak nampak. Kita tak mau. Mami, mamu nak abang, jangan duk buat panggil lu ni. Jangan duk buat. Kita tak disuruh jaga dalam kain orang. Kita disuruh jaga tepi kain orang. Tuan-tuan faham tak? Kita disuruh jaga yang tepi kain orang tu. Tepi kain tu makna kita nampak lah. Kita disuruh jaga yang tepi kain, yang kita nampak tu kita kena tegur. Kan? Yang dalam kain dia tu, yang kita tak nampak tu, kita jangan kalut. Itu penting. Satu hari Umar Al-Khattab dengan Abdurrahman bin Auf. Ni berlaku pada Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Yang mana Umar telah panjat rumah seorang lelaki. Dia telah panjat. Dia telah khabat nak pergi tengok laki-laki tu buat apa. Umar. Dia dengan Abdurrahman bin Auf. Khabat naik. Lalu lelaki yang dalam rumah tu dia kata apa? Dia kata kepada Umar, dia kata, kalau aku buat benda haram, laki-laki yang Umar khabat rumah dia tu kata, kalaulah aku buat benda yang Tuhan haramkan, hang juga buat benda yang sama. Betul tak tuan? Dia kata, jika aku melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, sesungguhnya engkau telah melakukan kesalahan lebih daripada aku. Bukan takat. Dia kata, kalau aku buat dosa, kawan tu syarah Umar. Tuan-tuan jangan main-main. Sayyidina Umar ni khabat rumah kawan tu. Kawan ni yang duduk dalam rumah ni, dia ceramah balik Umar, tersengak Umar. Dia kata, okey, tak apalah kalau aku buat benda haram dalam rumah aku, satu ya kesalahan. Tapi hang Sayyidina Umar yang khabat ni, 3 kesalahan. Yang pertama dia kata apa? Yang pertama, Allah larang engkau mengintip. Engkau mengintip. Allah larang mengintip. Engkau mengintip, engkau langgar. Nombor 1. Ada lagi 2. Nombor 1 dulu, sabar. Nombor 1 engkau langgar dah. Nombor 2 apa dia? Allah kata, masuklah rumah orang daripada pintu depan. Hang khabat ku atas. Kesalahan nombor 2. Kesalahan yang kedua, Allah kata dalam Quran, masuk ku pintu depan. Hang khabat ku atas. Bercanggah dengan Quran. Kesalahan yang kedua.
Kesalahan yang ketiga, apa dia? Allah memerintahkan sebelum kau masuk, hendaklah engkau meminta izin dan memberi salam kepada tuan rumah, tetapi engkau tidak memberi salam dan meminta izin. Itulah kesalahan yang ketiga. Betul kalau aku buat salah, aku berdosa dalam rumah aku satu, tapi Umar buat tiga. Apa dia? Nombor satu, Umar cari kesalahan dia. Nombor dua, Umar masuk ke atas. Yang ketiga, Umar tak bagi salam. Umar dengar tiga kesalahan tu, Umar terus tinggal dia. Umar mengaku. Nampak tak? Yang ni baru manusia yang beriman. Sebab itu bila kita nak cegah mungkar pun, dia ada dawabit dia, disiplin dia. Sebab itu kita tak boleh kadang-kadang kita nak cegah mungkar ni betul. Sebagai contoh apa dia? Kita tak boleh malukan orang. Sebab itu Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris yang meninggal pada tahun 204 Hijrah, dia kata apa? Kata Al-Imam Syafi'i, dia kata siapa-siapa yang tegur secara bersendirian, secara tertutup, dia orang yang benar-benar nak tegur kita. Imam Syafi'i kata siapa-siapa yang main tegur secara personal, peribadi, dia memang betul-betul nak tegur. Tapi siapa yang tegur depan-depan, dia bukan nak tegur, dia nak pemalu kita. Itu pun penting tak? Pasal itu kalau tuan-tuan nak tegur kau, nak nasihat. Apa dia maksud nasihat? Iradatul khair lil mansuh. Nasihat ni kita nak kebaikan. Jadi bila kita nak kebaikan, buat cara yang baik. Kita nampak mungkin adalah dia buat salah dalam semayang tadi, kita jangan tegur depan orang ramai, ambil mikrofon ni. Saya nak habang kata tadi ni kawan ni tak tahu main mana ni, main mana hang daripada mana? Teruk tak? Dia ni semayang tapi saya ni baca terah sampai terganggu ni. Ni tengok muka dia ni tengok elok-elok apa buat kelaku lagu ni. Kalau nak lagu ni jangan duk main masjid dah. Tu dia. Tak boleh lah pemalu dia macam tu, tegur dia macam tu. Kadang-kadang ada ni, saya nak habang tadi, sebahagian jemaah wanita, tuan-tuan kena faham, sebahagian, nombor satu, dia tak, ada dua perkara orang perempuan ni kena betul sikit. Nombor satu, orang perempuan ni nak cegah mungkar dia betul lah. Ada setengah main masjid bagus dah, tapi tak ada ilmu ni masalah. Soal wanita haid masuk masjid ni khilaf. Soal orang perempuan masuk masjid ni khilaf. Sebahagian fuqaha memang kata orang perempuan yang haid tak boleh masuk masjid. Sebahagian lagi kata perempuan yang haid boleh masuk masjid dengan syarat dia tak boleh mencemarkan masjid. Berdasarkan dalil, Nabi kata kepada Aisyah, if'ali ma fa'alal hajj. Aisyah haid, dia tak suci. Nabi kata apa yang orang haji buat engkau buat, kecuali tawaf. Apa orang haji buat? Orang haji masuk dalam masjid. Aisyah bolehlah masuk dalam masjid, cuma jangan kotorkan masjid. Bila Nabi SAW minta Aisyah suar, apa dia ni, selendang Nabi. Aisyah kata aku haid. Nabi kata haid duduk di tangan ke? Maksudnya boleh masuk, jangan cemarkan masjid. Ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama moden kata, dulu orang perempuan bila haid dia susahlah nak masuk masjid. Dia tak ada tuala wanita macam kita lah ni. Nanti bila dia masuk, habis kotak masjid. Tujuan Nabi tak bagi tu kotak masjid. Tapi kalau dia boleh pakai tuala wanita, di atas dia boleh jaga tak cemarkan masjid, dia boleh masuk. Kerana Nabi benarkan Aisyah buat apa yang panjang hujah dia. Di samping kita tak nafikan dalil-dalil yang juga kuat bagi orang yang tak benarkan wanita masuk masjid. Saya juga bagi pandangan, kalau pi tempat yang kita tak tahu orang tu macam mana, kita habanglah kat orang perempuan kita, kalau dia tak boleh masuk, tak payah masuk lah. Dia kata pasal tak boleh masuk, kita pegang pandangan kata boleh masuk. Tak betul lah hang pegang pandangan boleh masuk, tapi sat lagi duk kalut pula. Pasal apa? Dia ni masuk tak semayang. Depa mula pi duk berkelai pula. Mai makcik-makcik ni yang jenis jegir mata ni, yang jenis kepam mulut ni, keluar. Berkelai. Ni kita nak habaq, benda ni khilaf. Ada pandangan tak boleh masuk, ada pandangan boleh masuk. Dia pegang pandangan tu.
Tidak boleh engkar kepada perkara yang khilaf. Tidak boleh engkar pada perkara ijtihad. Tak boleh. Dia pegang pandangan tu tak payah. Sebab itu kita tak ada masalah. Kita pergi masjid orang baca kunut, walaupun kita pegang mungkin kunut tu dhaif, kita tak pernah pergi tanjai belakang dia, pergi tumbuk dia. Dan tak pernah lagi siapa-siapa yang baca kunut diperlih. Tuan-tuan pergi tanya. Tak ada lagi mana-mana imam yang baca kunut diperlih, kita pergi sambak mikrofon dia. Ada? Tak ada. Pasal kita tahu benda tu khilaf. Nak baca-baca. Jemaah Terengganu mai ke masjid ni, saya dipanggil. Depa tanya, betul ke Palih tak baca kunut apa semua? Kita kata kalau dia mayang di rumah, dia nak baca kunut sampai pukul 9.30 pun dia boleh baca. Tapi di masjid ni pasal peraturan ulil amri kata, kita rasmi kita tak baca, tak baca. Tapi kalau tuan-tuan semayang di rumah nak baca, siapa pergi report? Ni Jaib, dia baca kunut di rumah dia. Saya nak main masjid dengar Allahumma dini. Saya dengar dia baca ni, saya rakam ni. Dia duk baca dengan keluarga dia. Saya ingat Jaid tangkap yang report tu. Yang kita kata peraturan tu masjid rasmi, di rumah, di markah. Hampa nak baca sampai beringgut rumah, baca. Tak ada masalah. So saya nak bagi tahu orang perempuan yang mengaji ni okey, yang tak mengaji ni, oh dia marah sungguh. Pi, ambil sejadah, pi. Kan? Perempuan tu pun awak layan macam ni. Tu satu. Kadang-kadang mungkin ada orang perempuan yang dia pakai tak berapa nak lengkap lah, pakai ketat, pakai seluar, pakai t-shirt. Bila dia mai semayang, dia pakai telekung. Alhamdulillah, Allah Ta'ala ni dia nilai semua benda. Hatta orang melacur bagi minum anjing pun masuk syurga. Orang melacur ni bukan, ni dia bagi minum anjing. Jadi kalau satu perempuan mai, mungkin masjid tuan-tuan, saya nak bagi tahu pasal masjid tuan-tuan ni masjid orang singgah. Mungkin dia pakai ketat apa semua mai. Tuan-tuan pi kat dia. Ni nak cegah munkar ni, kuliah malam ni tajuk cegah munkar. Ni adik, makcik nak kata sikit lah. Ni mau pakai ketat seluar nampak buntut ni, nampak habis dada-dada ni, adik tak payah mayang pun tak apa lah. Tak guna adik mayang pun kalau pakai lagu apa ni. Lepas tu makcik tu pun baliklah dengan telekung bunga-bunga dia, puas hati, boleh sembuh perempuan tu. Apakah ini agama yang Nabi ajar? Dia mungkin ada kurang benda tu, dia lebih benda ni. Memang kita kata tak, kita tak kata boleh pakai ketat tu, kita kata tak boleh pakai. Tapi bila dia mai semayang, artinya dia beriman. Dan manusia ni kadang-kadang ada turun iman dia, ada naik iman dia. Tak boleh satu kesalahan. Contoh kita tahu kata kawan ni jenis main nombor ekor, dia mai semayang, kita nak kata apa kat dia? Dia tahan pergi balik. Awak pula hang mayang pun tak guna, take ekor. Bolehkah satu kesalahan kita hukum keseluruhan hidup dia? Tak boleh. Maka saya menasihatkan semua orang mukmin, muslim, orang masjid, saya tahu bukan semua, segelintir, tapi segelintir ni yang memburukkan imej orang masjid. Bila kita berhadapan dengan manusia, kita kena faham tingkatan dia tak sama. Manusia ni pelbagai bentuk. Kan? Nampak? Kadang-kadang kawan tu duduk semayang tengok kiri kanan. Mungkin dia tengok kiri kanan semayang. Kita duk hafal hadis kata tak boleh tengok kiri kanan. Kita pun pipi, ni hang mayang kawak apa ni? Tengok kiri, tengok kanan. Hang tahu kata setan tu. Tanya dia, ni pasal apa yang semayang tadi saya nampak duk tengok kiri kanan, ada cari barang apa ke, anak hilang ke apa? Dok, dia kata saya baru nak semayang, saya tak tahu rokok dulu ke sujud tu, saya tengok tu. Tengok depa rokok dulu tu yang saya nak rokok. Dia tak tahu. Jangan main-main tuan-tuan. So jangan duk sembung tak tahu lah. Kadang-kadang ada orang sembahyang dia tengok kata tu pasal apa? Dia nak tengok macam mana nak buat. Pasal baru nak belajar sembahyang. Jadi kita ra'i lah, jangan duk ni. Kita duk kira boh aku nak kepak dah ni, hang tunggu sekejap lagi aku bagi salam sekejap lagi hang jaga. Setengah orang kadang-kadang benda-benda yang kecil ya. Tak ada janggut nak jadi isu sangat. Kita memang suruh simpan janggut, tapi kalau tak ada janggut,
Hang tak payah duk main masjid dah. Janggut pun tak simpan. Janggut tu soal sunnah. Panjanglah perbahasannya, tapi dia tak simpan janggut. Mungkin kurang dari sudut tu, tapi banyak kelebihan dia yang lain. Itu bukan senang kita nak cegah, kan? Baik tuan. Hadirin mukminin, akhirnya last kesimpulan yang kita boleh buat, setiap orang mengubah kemungkaran itu berdasarkan pada kadar kemampuan yang dia boleh. Nampak? Berdasarkan kepada hadis. Saya nak baca pada tuan-tuan ni, sebab saya dan tuan-tuan mungkin kita berbeza dari sudut kadar kemampuan. Tengok dalam hadis Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Nabi kata seseorang yang akan tiba pada satu zaman berlakunya kemungkaran dan manusia tidak lagi beramal dengan agama, maka Nabi SAW sebut, Nabi kata, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Sesiapa yang mencegah orang-orang yang melakukan kemungkaran dengan tangan mereka, dia orang beriman. Wa man jahadahum bilisanih fahuwa mu'min. Sesiapa yang mencegah dan menghalang mereka daripada kemungkaran dengan lidah dia juga orang beriman. Nabi kata siapa yang dengan tangan dia beriman, siapa yang dengan lidah dia beriman. Wa man jahadahum biqalbi fahuwa mu'min. Siapa-siapa yang mencegah dengan hati, dia juga beriman. Habis sekali dengan hati. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok dia tak cegah tu, bukan dia tak cegah, tapi dengan hati. Kita pegang rokok haram, dia pegang makruh, tak apalah. Dia ajak kita pergi makan ikan bakar, dia isap rokok depan kita. Orang lalu, awak tak tegur? Duk tegur tak sanggup lah hati ni. Cakap lah, dia nak bayar. Faham ke tak? Orang tanya pasal apa? Ustaz tegur dalam hati. Cakaplah sepatah, bagi tahulah hadis apa tak. Dia nak bayar. Kalau saya bayar, saya kata satgi daripada dia nak bayar. Tak, saya nak abang, bukan senang. Kadang-kadang kita kena faham situasi, keadaan. Pasal apa kita tak tegur? Dalam keadaan itu, tadi yang tu bukan masalah bayar tak bayar tu. Satgi tu dah kata, kalau orang bayar kita tak boleh tegur, makan suap. Tak, saya nak abangnya itu contoh gurauan. Nak abangnya kadang-kadang ada orang dia tegur berdasarkan apa? Keadaan kemampuan. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi, jika maksiat itu dilihat ramai, fardu kifayah. Katakanlah kita 10 orang lalu nampak ada orang duk buat maksiat. 10 orang tu wajib dah tegur? Tak. Sebahagian je wajib. Tengoklah dalam 10 tu siapa yang kemas sikit. Dia kata, aku tengok hang ni, hang mengaji silat, hang bukan tok guru silat, hang pergi tegur aku duduk belakang. Dia pun pergi tegur. Dia kata, ni nampak berhenti. Macam pagi tadi saya pergi bawa anak main motor elektrik tu, yang bayar duit tu, di Gua Sami. Tapi saya tak pakai macam ni lah, saya pakai biasa lah, track shoot dengan t-shirt. Saya tak apa nak larat, mula suruh orang perempuan turun teman. Kita duduk lah kereta. Tapi duduk lah kereta sini punya duduk mendidih ni, ada siapa tak tahu, saya bukan laki bini lah, budak muda duduk lawan cari kutu. Sebab saya tahu kalau laki bini, ustaz tahu kalau laki bini, laki bini tak cari kutu lagu tu lah. Laki bini kalau dia abang ni, kepala aku gatal tak ada kutu, cari nari. Aku tu abang orang apa? Yang tu laki bini. Saya tahulah, saya pun ada bini. Tapi kalau sampai duduk ramah rambut, duduk rambut, kita kata ni muda lagi. Kita pun turun kereta. Pasal kita nampak dah tak ada orang, kita turun, kita pun turun, tak ada kata apa. Mungkin dia nampak janggut mana kot mai pelik sangat.
Lalu tepi, pi dua-dua. Kalau dia tak lalu, mungkin saya nak tak sarang panjang lah pasal pri kan. Mungkin saya nak kata adik pergi balik lah. Kalau nak cari kutu pun pergi cari dalam gua Sami tu tak apa. Tapi kalau pergi cari depan pakcik ni, pakcik tak boleh lah kan. Tapi tak ada nak kata apa, saya nak pi dah, saya nak pi dah. Nak buat ikut anak saya tu, dia dah mangkit pi dah. Saya kata lega. Dia pi. Kalau tuan-tuan kata, toh depa pi balik pokok tu lagi sakan kutu depa cari. Yang tu bukan kerja saya dah. Depa lari pi balik gua tu, depa pi duk buat apa kutu tang tu. Yang tu kera punya tanggungjawab. Pasal ikut tu kera, saya dah lepas. Tuan-tuan faham tak? Itu tanggungjawab kita. So pasal tak ada orang. Tak ada orang kita yang, pasal tu Imam Nawawi kata, kalau tengok tu ramai orang jamaah, maka fardu kifayah pada sebahagian pi tegur. Tapi kalau kita saja yang nampak, kita saja, An-Nawawi rahimahullah kata, dia tak fardu kifayah, dia fardu ain. Pasal kita saja yang tahu, kita kena pergi tegur. Kita tak boleh kata kat bini kita, biar pergi, saat lagi mungkin ada siapa-siapa main tegur. Tak. Kita nampak. Dan kalau kita balik dalam keadaan kita boleh pergi tegur, kita berdosa. Pasal apa yang kita berani? Kita tengok budak tu pun kalau aku dah kaki jatuh pun. Kalau dia nak lawan balik kan. Tapi kalau tengok duk cari kutu tu berketui ni apa semua kan. Jenis angkat besi, tengok badan pun, mungkin kita pun takat hon kot dalam kereta lah. Nak habaq apa tu? Nak habaq apa? Nak habaqnya ubah mungkar ala istita'ah, di atas kadar kemampuan. Jadi saya rasa cukup dulu setakat itu apa yang boleh saya kongsi berdasarkan hadis ni. Dan yang paling kita bimbang sekali tuan-tuan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi bimbang berlaku kepada kita ialah apabila sesuatu kemungkaran itu berlaku dan tidak ada orang yang mencegahnya. Allah Azza wa Jal dalam hadis riwayat Abu Daud ni, tuan-tuan kena ambil hadis ni sebagai amaran keras daripada Nabi, amaran yang sangat keras. Nabi kata, ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna ala an yughayyiru. Mana-mana kaum yang dilakukan di dalamnya maksiat, kemudian mereka itu mampu untuk mengubah kemungkaran itu, thumma la yughayyiru, kemudian mereka tidak mengubahnya, illa yushiku an ya'ummahumullahu minhul bi'iqab, melainkan Allah Ta'ala akan menurunkan balaknya keseluruhan masyarakat itu. Hadis Abu Daud. Mana-mana kaum yang boleh ubah dia tak ubah, Nabi kata apa? Yaqdirun, dia boleh ubah dia tak ubah, Allah Ta'ala akan turunkan balak pada keseluruhan kaum itu. Itu tajuk yang kita sebut pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, di samping kita mengislah diri kita, kita juga melakukan islah pada masyarakat kita mengikut kadar kemampuan kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.